بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر واتقني بالخير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Para hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum pada kita masuk dalam terjemah dan tafsir ayat ini, mana sebut iaitu hari ini hari Jumaat 2 hari bulan Muharram, iaitu Muharram yang dikira bulan Hijriah, awal tahun bagi bulan-bulan orang Islam. Kita Kelantan, jam-jam hari itu kita tak sebut Hijriah, kita tak sebut Masihi, kita sebut, kalau kita nak wayak lama-lama dah, kita kata benda ni berlaku belum perang Jepun, belum bah merah, belum angin apa, ribut besar. Ini pada tahun bagi orang Kelantan zaman dulu. Tiap-tiap manusia ni dia ada tarikh dia, ada kalender dia. Orang Cina ada kalender cara dia, orang India ada kalender cara dia, orang putih boleh jadi begitu juga. Tapi dengan sebab benda-benda bohai merah, perang Jepun ni berlaku, masalah tempatan, masalah mahalliyah, masalah lokasi, lokaliti, maka benda tu hilang lama-lama, mari benda lain pula. Jadi ni biasa orang Islam sendiri, baik orang Islam daripada Melayu, baik Islam daripada Timur Tengah sendiri, tak berapa nak sebut tahun Hijriah. Hak sebutnya tahun Masihi, tahun daripada tahun Hijriah, mula tahun Hijriah maknanya kita ambil tarikh tahun orang Islam ni mula daripada Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini cerita panjanglah bagaimana Sayyidina Umar sebagai Perdana Menteri seluruh dunia ketika itunya bincang dengan sahabat-sahabat, atau kita panggil dan bincang dengan kabinet dia. Surat-surat siapa kat aku daripada pegawai-pegawai, daripada Umar, daripada gubernur-gubernur aku ni banyak, tapi tak ada tahu. Surat mari bulan Syawal. Kalau ni tulis surat ni keluar bulan Rajab, tak tahu Syawal mana.
Tak tahu Rajab mana. Ada sekali berhimpun sahabat-sahabat Nabi menentukan pada tahun ambil mana. Ini para hadis menandakan kita ada kerajaan. Sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke sekarang kita ada kerajaan Islam. Orang Islam sendiri maruh kerajaan Islam, politik Islam ni itu orang Melayu, bukan orang Islam, dia orang Melayu. Melayu, Arab, Cina satu sen tak ada rega di akhirat tu. Hak berega ni kita, hak jenis bodoh ni dia berega sangat Melayu, Cina, balas sama sendiri. Ini kerja-kerja syaitan, kerja-kerja orang hak berupa orang tapi hakikatnya spesies syaitan. Jadi para hadirin semua hari ni 2000 Hijriah. Apa nama ni? Kita sebagai orang Islam, tak kira kita ni Melayu ke, Cina ke, orang asli ke, orang apa ke, perlu mengingati balik benda ni. Dan Quran sendiri berkali-kali sebut masalah hijrah. Al-muhajirin, alladhina hajaru, walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman. Banyak Allah Taala sebut Quran menerangkan hijrah, menyebabkan sahabat-sahabat Nabi zaman itu guna pada tahun hijrah dijadikan kelana orang Islam. Lala ni kita duduk dalam tahun 1428. Mulai daripada kemarin tu sampai ke ujung tahun kita masuk sekarang 1429. Benda ni kena ingat molek, kerana hijrah maknanya tinggal rumah tangga, tinggal tu kulka, tinggal kapul lama, tinggal anak bini, tinggal segala-gala benda yang kita sayang lama ni. Nabi kata tinggal nak ajar kepada manusia semua harta benda rumah tangga anak pinak ni kalau siapa kau fikir menghalang kerja-kerja Allah kena tinggal. Ini nak masuk dalam kepala orangnya. Harta kita sayang, rumah tangga kita sayang, anak bini, sahabat anak, tanah air, apa semua. Kalau benda ni mengganggu kerja-kerja Allah kena tinggal. Kerana barang ni nampak tak ditolong kita dalam kubur. Tolong atas dunia. Atas dunia ni komunis pun ada harta benda, demokrasi pun ada harta benda. Tapi komunis, demokrasi, kebangsaan ni dia tak kira akhirat, tak kira kubur, dia kira hak ada depan. Nak makan pagi ni, nak makan petang, nak makan depan. Hak ni sayang sangat. Tapi Nabi bawa Islam ni ajar pada kita bahawa segala-gala benda kita siapa kau fikir menjadi halangan bagi Islam kena tinggal. Benda ni gangguan. Ini semangat hijrah. Dan Kelantan mula daripada tahun 90 kita pegang Kelantan pagi ni dan kita harap tak lanjutkan lagi. Kita tinggal benda-benda tak pakai kerja. Wayah kulit kita tak tinggal tapi kita beki. Mau ia menara kita tinggal langsung. Nak beki tak boleh cari pilih pening. Nak beki lagu mana? Nak cari lagu mana? Baik masalah ekonomi. Biasa kita hidup ekonomi reba. Bank tu reba, bank ni reba. Pakau kapung pun nak makan duit berasal juga. Dan ni timur pula gapo dia panggil ni. Cetika pun ni apa yang gapo. Arub Alung pula. Sikit lagi timur aling kau gapo semua sekali. Ni jakit daripada suka cari duit secara mudah. Walaupun hak miskin makin terhimpit, hak kaya makin buta perut dia, tapi apa namanya dibuat. Kita alhamdulillah kita tinggal di Kelantan ni reba. Dan duit-duit kerajaan tidak dibenar sekali letak dalam bank-bank ribawi, bank reba, bank komersial ni yang menyebabkan bank sedikit terpaksa ubah sistem reba dia kepada sistem Islami. Dan sekarang ni bank-bank ni di Kelantan di Kota Baru ni apa ni pas satu-satu buka sistem Islam. Dan orang Cina pun terima, orang India pun terima. Pada orang yang mengatakan tak boleh bergerak ekonomi ni kacau boleh kena reba, itu alhamdulillah telah berlalu. Itu fikiran losof, fikiran buruk, dia perlu tinggal. Bank budaya juga. Budaya Kelantan sebanyak mana kita boleh beki, kita beki. Dia pun nak menyanyi, nak nasyid, nak apa silakan. Asalkan perkataan atau lorik ke berapa yang dia panggil tu. Perkataan tidak melalaikan manusia daripada Allah, silakan. Kalau hak melalai apa ni adik we abang we ni tak sah tu. Ini benar-benar gini kita hijrahkan. Wal muhajiru man hajara manah Allah. Waktu Nabi ada itu hijrah ni daripada Mekah ke Madinah ni wajib. Tetapi sekarang ni tidak ada lagi. Apa yang ada ialah roh semangat bagi hijrah, iaitu man hajara manah Allah. Orang yang hijrah daripada benda Tuhan larang kepada benda Tuhan apa redha, itu hijrah. Jadi sampai sekarang pun kena ada hajru manah Allah. Dia tinggal habis segala perangai, tingkah laku, ekonomi, budaya hak Tuhan marah, dia tinggal ambil hak Tuhan marah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dilantik oleh Allah
Bukan kerajaan lantik jadi nabi dia. Bukan syarikat kita, bukan kampung kita lantik jadi nabi dia, tapi Allah sendiri lantik jadi nabi dengan tujuannya yukhrijan nas minadh dhulumati an-nur, supaya Nabi Muhammad ni tarik orang daripada bermacam-macam kegelapan pada cahaya. Gelap cerah ni agama jaja. Dia panggil dalalah hidayah. Dalam kebangsaan tak ada dalalah hidayah. Dalam demokrasi tak ada dalalah hidayah. Dalam komunis konsisten Britain kau tak ada sesat tak ada. Kok yang adanya ialah dalam Islam. Islam aja hidup tolak Islam ni duduklah sesat. Walaupun ekonomi, walaupun budaya, walaupun rumah tangga, cara tidak Islam ni sesat. Bila sesat kita tak jumpa jalan yang sebenar. Jalan kita sebenar ialah ke syurga. Tidak pada kemakmuran, tidak pada kebahagiaan, tidak pada kesenangan, tidak. Bahagia pun kan ujung jatuh ke neraka, tidak bahagia. Kalau kesenangan pun ujung jatuhnya neraka, tidak senang lagu tu. Kalau keamanan pun kalau ujung jatuhnya neraka, itu tidak keamanan lagu tu. Itu perpat Islam mengajar manusia berfikir jauh sampai ke akhirat. Tidak sampai 2020 tidak. Dan habis kata dah. Sekarang kita balik pada ayat kita. Ayat kita hari ini sambung daripada ayat lepas dah. Dan ayat lepasnya ialah Tuhan cekik sikit. Tuhan cekik, Tuhan singgung sikit orang mukmin. Hak kafir, hak munafik ni biar dulu. Tapi ayat kita baca minggu lepas, alam ya'ni lil ladzina amanu sampai akhir tu, Tuhan singgung sikit orang mukmin sendiri. Kenapa hati perutmu tidak khusyuk kepada aku dan kepada ayat-ayat yang aku turun dari langit. Ayat aku turun dari langit ni semua sekalinya barang berga. Kalau barang tak berga, aku turun buat apa? Barang berga nak ajarmu berfikir jauh sampai ke akhirat. Tapi aku tengok mula ni orang mukmin masih lagi lambat. Tidak cepat sebagaimana aku nak. Aku ni Tuhanmu. Aku peromu. Aku tidak pero saja buat ibu kanan dia, aku pero dan surat kerja. Dan kerja aku minta padamu tidak bahasa kerja banyak. So ya. Iaitu kita panggil ubudiyah. Ubudiyah. Wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun. Aku nak so ya padamu. Berabdi pada aku. Dalam akidah mesti tu aku. Dia benar aku nak minta untuk aku tu bukan barang bahaya pada barang manfaat. Aku ni Tuhan yang bersifat Ar-Rahmanir Rahim. Aku ni Allah yang bersifat Ar-Rahman Rahim. Kesian belah sayang. Bagaimana aku yang kesian belah padamu, aku nak tunjuk benda tak baik. Boleh yang demikian, apa saja benda aku suruh baik untukmu. Dan benda apa aku larang padamu, tentunya benda ni mudarat padamu. Dunia, dalam kubur, akhirat. Itu ulihan demikian, aku tengokmu ni lambat buat kerja ni. Itu maksud yang kata alam yakni yang kita baca dah minggu lepas. Di samping tu dia bawa contoh. Contoh yang negatif. Contoh orang ahli kitab. Ahli kitab ni makna orang yang terima kitab dari langit. Yahudi terima kitab dari langit Nabi Musa alaihissalam. Nasrani terima kitab dari langit yang kita panggil Injil. Lain orang panggil apa? Holy Bible apa semua sekali. Terima Isa Nabi Isa. Puak-puak ni ahli kitab. Banding orang yang tak terima Taurat Injil, jahil belaka. Tapi mau terima ahli kitab ni pun jadi fasik. Kenapa? Kerana apa namanya? Tala alaihimul amad. Kerana duk jeruk lama kitab. Kitab tu tak cara. Kitab ada, mu tak baca, mu tak kaji, mu tak laksanakan dalam hidupmu. Kitab ajar lagu ni, mu nak buat lagu mana, mu buat pandai-pandai. Sedangkan kitab ada. Akhirnya fakhasat qulubuhum. Menyebabkan hati perutmu jadi keras. Keras lembut hati ni tak adalah sains. Sains tak libat masalah hati keras, hati lembut. Sesat tak sesat, sains tak sebut pun. Teknologi tak sebut pun. Ahli sejarah, ahli ekonomi, ahli bukan tak sebut. Yang sebutnya Allah sendiri. Allah yang buat manusia, dia nak tengok hati perut manusia ni biar lembut. Mudah masuk ayat Quran, mudah masuk semangat Quran, mudah reti nak ke syurga, dia mudah gerung bunyi kata neraka. Orang yang berasa gerung ke neraka, orang yang berasa nak ke syurga, orang yang tilmuk. Setuh sikit dengan ayat terasa, sentuh sikit dengan hadis terasa, terus sentuh sikit dengan kisah-kisah Nabi apa terasa. Bila kita terasa lebih dekat beli berlama lah kami, jangan hati kita lembut. Alhamdulillah, tu nak jaga molek. Satu daripada jaga ialah zikir.
Zikir ni sama ada subhanallah, kau sama ada alhamdulillah, kau sama ada bismillah, kau alhamdulillah. Apa saja perkataan dan perbuatan yang menyebabkan orang teriak pada Allah, maka kita disebut apa nama ni, berhati lembut, menyebabkan hati kita jadi lembut. Sebab tu dalam satu hadis ke perkataan ulama, kita duduk atas dunia ni biar sekera orang lain tengok kita ni ingat Tuhan. Hak kita sendiri tu ingatlah, tapi perkataan kita, rumah tangga kita, anak bini kita, anak buah kita, pakaian kita, bila orang lain tengok kita makan, orang lain tengok kita makan lagu ni, orang lain tengok kita rumah tangga lagu ni, orang ingat kepada Allah. Ini apa nama ni, satu daripada akhlak yang cukup baik. Jangan jadi kita makan berapa, kecek berapa, orang ingat ke syaitan, orang ingat ke iblis. Jangan jadi kita ni, buatan kita lah orang jadi iblis habis. Buatan kita lah orang jadi syaitan habis. Buatan kita jadi ahli neraka habis. Kerana kan tak pandai kita duduk tak bumi Tuhan. Hidup buat benda-benda yang menyebabkan orang terlupa Tuhan tengok kita. Dengar cakapan kita ke berapa, orang yang syaitan. Jangan. Jadi zikir sama ada zikir untuk kita seorang, atau zikir kita ni menyebabkan orang lain berzikir sama, terzikir sama. Ini cara Islam didik manusia. Kalau tidak juga, faqasat qulubuhum. Hati orang ahli kitab sendiri jadi keras. Bila ahli kitab sendiri keras tak? Hak tidak, hak jahil kau lagi keras. Imam Ghazali rahmatullah alaihi tulis dalam kitab dia Ihya Ulumuddin tu semua ingat. Bila ikan, kita balik ukur ikan. Bila takut busuk, kita bubuh garang. Bila bubuh garang Allah ni rebu nak sejuk. Bila garang tu tak selamat juga ikan, tidak garang jadi menggolai. Garang jadi tawar, tidak garang. Mana ada garang hak tawar? Sebut garang ni asali lagi garang bukit, garang laut semua sekali. Apa nama masin. Dia masin sengaja dibuat oleh Allah untuk membaiki ikan-ikan buruk, daging buruk. Dalam dunia ni, hak jadi garang ialah alim ulama. Dalam dunia ni, dunia Melayu, dunia Cina, dunia Eropah, hak jadi garang untuk baiki masyarakat ialah alim ulama. Bila alim ulama sendiri tidak garang dah, Allah jangan habis dunia. Ini benda-benda begini kita ingat dah berapa tahun begini, mudah-mudahan kita pakat jadi garang belaka, garang di rumah tangga kita sendiri, garang dalam masyarakat kita, garang dalam kerajaan kita, garang dalam politik kita. Biar jadi politik kita ni, politik mengingatkan Allah. Biar jadi ekonomi kita ni, ekonomi yang boleh mengingatkan pada Allah. Biar jadi budaya kita ni, budaya jenis garang yang boleh mengingatkan kita dan orang ramai pada Allah. Ini para hadirin saya ulang sekali lagi, mudah-mudahan kita pakat sedar, aku ni garang, kau ikan busuk ke mana sendiri. Itu hak minggu lepas. Kemudian, supaya kita tidak peras, supaya kita tidak putus asa. Sebab mana kalau aku ni busuk nak busuk semua-semua. Tak. Tuhan sebut alamu anallahu yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum taqilun. Tuhan kata, walau belah mana dosa kamu buat, walau bagaimana kerah kejung hatimu satu masa dulu, sebut neraka tak reti gerung, sebut syurga tak reti nak, tanda hatimu kerah, tapi mu jangan peras, jangan putus asa. Kenapa? Bumi hok mati, hok kering kotor kata Kelantan. Habis rumput mapuk, pohon kayu puluh habis daun kerana kemarau, kerana banjir. Aku pandailah aku pergi hidup balik. Aku buat turun hujan semula. Aku buat cahaya matahari semula. Aku tiupkan semula angin. Aku lepaskan apa kita panggil oksigen ke nitrogen ke penyebabkan rumput apa hijau balik. Pohon kayu ceding balik. Pohon gapo tu buah balik. Jadi kalau pohon kayu gakul bagi wasilah belakang ni, maka hati perutmu pun hok kerah kejun tu pun ada peluang bagimu usaha supaya lembut semula. Lembut semula ni usahamu dah pula. Aku je bawa sebab aku bawa Quran, aku bawa Nabi, aku tinggal hadis Nabi, aku tinggal alim ulama. Orang ni jom buaya, jom tazkir, jom gapo. Kalau mu ni benar-benar insaf atau masa kelak mu akan mati, walaupun ni doktor pakar mu mati juga, dalam kubur aku akan soal satu-satu, insya-Allah pandailah mu pelembut sendiri hatimu melalui bahan-bahan penting yang aku lepas muka dunia. Quran kena baca, sembahyang kena jemaah, doa ramai-ramai kena ada, kena sebut amin. Dan sebut hari itu dalam banyak-banyak doa dalam Quran ni, doa ihdinas siratal mustaqim saja, hak disunat kita kata amin. Doa lain kita baca saja-saja. Nak amin sendiri tak apa. Tapi ihdinas siratal mustaqim ni ada amin juga, amin beramai-ramai. Seluruh makmum kecil besar tua muda amin. Amin maknanya tolonglah terima permintaan ihdina, wahai Tuhan pimpin kami ke jalan yang betul. Ini benda-benda begini kita peringat balik pada tahun ini, mudah-mudahan berpanjangnya sampai akhir tahun. Baik.
Disambung, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradallaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Segala orang yang bersedekah, baik laki-laki baik perempuan, dan segala orang yang sanggup beri hutang kepada Allah dengan cara qardul hasan yudha'afu lahum, diganda hutang dia tak, waktu bayar kalau akan diganda, dan untuk mereka pahala yang bernilai. Dan juga orang mukmin dengan Allah dan rasul-rasulnya, ulaika humus siddiqun, orang inilah orang yang disebut berpangkat siddiqin, bintang, kita panggil bintang siddiqin, wasyuhada' 'inda rabbihim, dan orang ini juga syuhada' 'inda rabbihim, lahum ajruhum, untuk mereka dia siap pahala, dia siap gaji, dia siap bonus, wa nuruhum, dan dia siap pula cahaya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jannah. Segala orang kafir, tak kira kafir Mekah ke, kafir tanah Melayu ke, kafir negeri Arab ke, tak kira lah. Wa kadzabu bi ayatina, dan membohongi ayat-ayat kami. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah orang yang mempunyai geran neraka. Neraka tak kau beri geran nama musuh orang. Ini cara torture Allah Taala kepada kita. Kesimpulannya, untuk nak menghidupkan hati yang keras sampai tak masuk cahaya iman, sampai tak boleh keluar kegelapan kupu dalam hati dia, kita boleh ikhtiar supaya hati hak keras tadi lembut balik. Bagaimana bumi tanah hak kering kotor tu, kita boleh ikhtiar untuk hidup balik. Satu daripada ikhtiar ialah sedekah. Sedekah, kita Melayu panggil sedekah juga. Sedekah, sebutan dia betul, sedekah. Sedekah yasduqu sedekah. Sedekah maknanya benar. Sedekah yasduqu maknanya benar. Sedekah yusaddiqu maknanya membenarkan orang lain. Bila kita beri barang kita ke, beri ilmu kita ke, beri pengalaman kita kepada orang lain, disebut kita bersedekah. Apa arti bersedekah? Maknanya membenar. Rela pitih aku habis 10 RM1 ke 10 ringgit ke, rela aku habis pitih aku kerana tanda aku membenarkan kata-kata Allah. Allah kata mana-mana orang beri hutang kat aku, iaitu beri sedekah, aku akan balas. Kita kata ya atau tidak. Kalau orang lain kata lagu tu, kita boleh kata ya kawan. Dia mau nak bayar PT kawan. Dia mau nak bayar gaji kawan. Dengan orang kita boleh kata ya atau tidak. Tapi dengan Tuhan, tak boleh kata ya. Bukan Tuhan tak aja pelawak kali aku. Kalau dia pelawak, kita boleh jadi Tuhan. Tapi dengan sebab dia tak aja pelawak dengan kita, dia tak ada cadangan nak pelawak kita, kerana dia Tuhan yang maha sayang pada kita. Beri langit, beri bumi, beri udara, cahaya mentari untuk perak kita ni. Mana boleh Tuhan buat lalu kita bahawa dia nak bayar balik bila kita bersedekah. Sebab tu dalam banyak amalan kita dengan Tuhan ni, memberi dia panggil sedekah. Sembahyang orang tak panggil sedekah, berapa lagi ngati orang tak panggil sedekah, walaupun sedekah juga, tapi memberi barang memang berat. Jok kecil, siapa budak kecil tu berebut sekut keping tu dengan abang dia, dengan kakak dia berebut dengan adik. Kenapa? Kerana masalah makan, minum, pitih, mah ni barang yang terlalu amat berat bagi manusia nak beri kat orang lain. Hak beri juga kat orang lain tu sah dah. Dia membenarkan kata-kata Allah bahawa mana-mana orang yang memberi akan aku balas. Hak akan aku balas tu mari siapa? Mari pada Allah, mari Nabi Muhammad. Maka dia dua ni tak ada kita. Maka kita benarlah. Maka barang yang begitu berat nak beri kat orang macam pitih mah ni, makan minum kau berapa ni, kita boleh beri juga, tanda kita benar-benar saddaqa yusaddiqu, membenarkan kata-kata Allah. Sebab itulah memberi barang ni disebut bersedekah. Sembahyang bayar tak panggil bersedekah, hak nisa bersedekah. So, jadi mana-mana kita yang berasa berat keras hati, orang ajak jemaah tak pergi, orang ajak apa lagi pergi dengar mengajar tak pergi, so dah hati keras dengan sebab daki jahil, daki dosa, daki syirik, daki takabur ni terlalu banyak. Maka untuk nak pelembut dama ni, para pertama dia minta sedekah. Sedekah, senara sedekah ni ada dalam Quran. Innamas sadaqatul fuqara wal masakin wal amil. Apa asnah 8. Asnah 8 yang diguna untuk beri zakat kita ni, asnah tu juga orang jenis 8 orang tu juga dikekalkan terus menerus sampai sekarang tu. Tak kira Cina, tak kira Melayu, tak kira berapa, jahil tak jahil pun kita diminta beri benda ni kepada orang nak buang daki
Nak pelembut sikit hak keras dalam muka ni, mudah-mudahan kita berjumpa jalan yang betul yang kita panggil mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. So, yang keduanya jarang dalam Quran ni Tuhan sebut laki puan. Biasa dia sebut laki, walladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina ni isim mausul, amanu isim mausul untuk zakat, amanu juga untuk zakat. Kalau untuk puan dia kata innal allati ni perempuan, alladzi laki-laki, allati perempuan. Kalau untuk jamak dia panggil boleh jadi allati allai, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wallai amanna wa tasaddaqna. Jarang dalam Quran, tapi ayat ni disebut kedua, innal musaddiqina wal musaddiqat, segala orang laki-laki yang bersedekah dan segala orang perempuan yang bersedekah. Disebut dua. Boleh jadi orang tino ni lebih sayang ke duit lebih pada orang lelaki. Boleh jadi begitulah ramai kan. Maka kena sebut kedua. Mu orang jantan, mu orang tino kena sedekah. Dan kita di Kelantan ni, Jamil hari tu, Jamil tak tahulah. Jamil hari tu kita cari piti, jual padi, jual kebun ke apa. Beri piti kat orang tino. Kerana orang tino kita ni menteri dalam negeri. Jaga rumah tangga, jaga anak, jaga untuk lelaki, jaga cucu, jaga ipar, jaga untuk besan, jaga berapa pun orang tino. Dia jaga tino ni menteri keuangan, kita panggil menteri keuangan pun dia, menteri dalam negeri pun dia. Jadi bila dia bertanggungjawab sebuah tempat dalam sebuah rumah tangga, waktu ambil duit ni payah. Biar mak takut anak tu, biar mak takut lelaki ni, biar mak takut bapak dara mari gapo. Jadi Tuhan tahu orang puan ni lebih sayang duit kalau dia bertanggungjawab jaga rumah tangga orang-orang. Maka disebut wal musaddiqat, orang tina pun kena sedekah juga. Orang lelaki tu orang lelaki lah, orang tina sedekah juga. Wa aqradallaha qardan hasana. Dan bila mu beri duit kepada orang, mu jangan nampak orang. Kalau kita beri duit kepada tu fakir, kepada siapa dia, mu jangan nampak orang. Nampak aku. Nabi kata bila mu sedekah ke orang, mu jangan tengok tapak tangan orang, terima. Mu kena tengok tapak tangan Tuhan, terima. Ini cara-cara bermacam-macam cara psikologi kita panggil dah ni untuk melembutkan hati manusia hak kedekut, dia jadi lembut. Dan banyak-banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca. Dah ni banyak buku-buku orang tulis doa-doa Nabi jual kedal. Cuba beli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. 8 penyakit jiwa. Dia Nabi sendiri sebutlah doa dia. Bukan senang kita nak cari penyakit jiwa ni, kerana jiwa ni bagian dalam. Hak bagian luar tu boleh kita tengok ni laki tu butir gatal, hak ni kudis ni apa. Tapi bagian dalam nak cari lagi mana? Kalau tidak Nabi tolong beritahu pada kita. Dalam satu doa dia, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tuhan aku minta padamu daripada penyakit pusing dan duka cita. Doa berapa pula tu? Duk bagi berapa? La ilaha illallah, duk bagi ilmu, duk bagi kitab. Duk ganggu orang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tuhan aku minta padamu bina aku daripada pusing renyuh. Jangan berjadi aku ni terlibat dengan masalah pusing, masalah risau. Orang ni dia mai pusing nak pergi berjabat, tak boleh, nak pergi lapagak, tak boleh, nak pergi mengaji, tak boleh. Nak berapa pun tak boleh, jangan pusing. Waktu tidur bawa pun gapo tu pun depan masjid Kota Baru tu pun gapo. Bunga. Orang Tanjung. Tidur bukan kena ngatuk, kena pusing je. Kena pusing. Belah mana bayar yuran sekolah. Belah mana nak bayar road tax. Belah mana nak beli beras petani. Belah mana telefon macam ada orang minta hutang. Belah mana. Ya tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak. Tak boleh mana. Tidur. Kalau ada teksi, tidur atas teksi. Kalau tak ada teksi, tidur atas masjid. Bukan kena ngatuk sangat kena pusing. Bila mari pusing, renyuh, tak boleh buat apa sekarang. Maka Allah tak nak Nabi Muhammad erti. Kerja aku ni pasal kerja 24 jam. Kalau mari pusing berapa ke Allah tak boleh buat kerja apa. Ya Allah itu aku tolong dah jangan jadi aku ni ditimpa oleh penyakit pusing. Itu makna Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu aku minta mungkin dia aku daripada ham. Ham ni makna duka. Duka tak tahu gapo. Duka bahasa pusing. Tak tahu gapo pusing jadi pusing. Dan duka cita hak lepas dah. Hak lepas dah duka cita kerana ni mari semula pula hak kerana hak mari dulu hak sama lepas mari pula lepas ni menyebabkan orang lumpuh tak boleh buat apa. So wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu yang jangan aku ditimpa oleh penyakit lemah semangat. Nak bergerak Islam ISA. Nak bergerak Islam tak boleh batuan. Nak bergerak Islam tak boleh orang tak boleh hijau.
Ini orang panggil ajzi, lemah semangat. Allah aku. Macam-macam dunia ni tak boleh bunyi Islam pakat marah belaka. Pak jok daripada kafir sampai ke orang Melayu pun marah. Ini pun penyakit yang menipu kita kerana kita ni duka apa ni ajzi. Menyebabkan kita jadi lemah semangat. Wal kasal, daripada lemah semangat tu akhirnya dia malah. Lemah semangat ni hok dalam, malah ni hok luar. Dalam lemah dulu, lepas tu nak gerak sini tangan dia malah lah. Kerana begitu nak pergi pak orang ngajar Quran ni kata dah repah. Nak pergi begitu begini kata dah repah. Nak kata begini jadi penyakit marah kepah ni jok zaman Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh lagi sampai ke Nabi Muhammad pun ada. Hak tu tuan jangan menjadi aku ni kelebat dengan aku. Wa a'udzubika minal jubn. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku minta padamu juga jangan menjadi aku ni apa ni? Jubni wal bukhli. Jubni makna mecu. Tak ada apa-apa lagi, tak tahu gajah ke maduana takut dah. Tak tahu lagi orang buat guna kita takut dah. Kerana kita buat gini takut. Dan kedekut. Bila kita takut gotu-gotu nak derma pun tak sih. Nak pergi mengaji pun tak sih. Nak pergi mengajar pun tak sih. Nak pergi bergapo pun tak sih. Tak mahu kan. Hak ni juga menyebabkan kerja manusia terkenal habis. Akhir sekalinya wa'udzubika min ghalabati dain wa qahr rijal. Iaitu aku minta padamu jangan aku ni ditindih oleh hutang. Sekejap-kejap butang, kejap-kejap butang. Pas pada butang nak bayar lagu mana ni? Itu masalah. Butang pandai, nak bayar geliat saja. Wa ghalabat min wa qahr rijal, dan tekanan orang. Tekanan orang tu tekanan orang ekonomi, tekan cara dia, tekanan orang politik, tekan cara dia, tekanan berapa lagi. Banyak kau tekanan ni ya Allah itu aku minta jawab aku. Cuba baca sekali beramal hari awal tahun. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Tu 8 jenis pelisik, insya-Allah kita baca doa mulai habis-habis kalau pelisik penyakit ni akan pergi keluar habis insya-Allah. Baik, sama lagi. Jadi kesimpulannya Allah Taala kata bila mu beri sedekah ke orang, mu jangan nampak orang terima duit itu, mu kena nampak aku terima duit itu dan aku berjamin kepadamu bayar balik sebanyak mana hak mu beri sedekah ke apa ni buat kat aku sebagai sedekah tu, sedekah ke orang itu ibarat buat kat aku akan bayar balik dengan lipat ganda. Allah minta buatan kita. Kalau aku minta buatan kita, hak miskin lagi kita diminta beri kerana kita akan diberi pahala. Ini ke Allah Taala Maha Kaya, Maha Nalai, Maha Bijak pun minta buatan kita. Ni cara panggil cara bahasa sastra atau bahasa psikologi atau bahasa nak pelembut hati kata dia artinya Allah Taala tahu manusia ni kedekut. Pernah sebut tadi lah, tak ambo tak orang tak ambo lah kedekut. Tapi bila bunyi Allah Taala kata nak beri pahala, dan pahala-pahala ni pitih untuk beli di akhirat pula, taklah kubur lagi orang tak beli dengan duit kita, beli dengan pahala, maka lembut hati kita. Daripada lembut hati itulah akan tergerak kaki tangan untuk memberi duit ke beri harta apa semua sekali. Walahum ajrun karim. Selain pada duit mu akan lipat ganda akhirat kelak mengikut kadar ikhlas tak ikhlas. Paling tidak balas dia 10. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. So kebajikan yang kita buat akan dibayar 10. Ini rate kita panggil dah ni, hak paling murah sekali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bukan sekat 10 dia, aku akan balas lebih ganda lagi daripada orang aku kanaki. Pada orang aku kanaki, aku tidak sekat 10. Tak 11, 12, 100, 200, 1000. Mengikut ukur ikhlas tak ikhlas. Bukan ikut banyak tak banyak. Ikhlas tak ikhlas. Kalau beri itu banyak, pak ikhlas pula, makin lagi baik. Ikhlas dah sekali berbanyak pula. Tak lebih lagi. Dia kata wallahu walahum ajrun karim, untuk mereka itu pahala yang karim. Karim ni kita Kelantan terjemah beliau. Karim kita panggil beliau. Allah karim, Allah beliau. Dia kita pergi ke negeri Arab, Mekah baik, Mesir baik, selalu orang Arab sebut Allah karim, Rabbuna karim. Karim makna beliau. Ataupun kita panggil bernilai. Pahala yang Tuhan balasan yang aku beri pada kamu akhirat kelak ni karim, bernilai.
bermutu, berharga, bersejarah. Banyak perkataan-perkataan Melayu yang kita boleh tukar-tukar terjemuh tu kepada mengikut keadaan tepat. Kalau orang yang kita panggil mulia, hati mulia, hati budi mulia. Kalau barang yang bergab itu kita tak panggil barang mulia, barang bernilai, barang bermutu, barang sejarah. Semua ni menjadi keinginan manusia seluruh dunia. Kalau barang-barang begini. Itu yang kata aku cadang. Walahum. Lam ni dalam bahasa Arab lil milki. Aku beri padamu milik harta yang bernilai. Benda apa mulia itu yang tak layak. Kita tunggulah Allah Ta'ala layan kita di akhirat kelak. InsyaAllah pandanglah Allah Ta'ala apa beri pada kita mulia, barang mulia, barang bernilai. Itu balasan orang yang sedekah. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika musaddiqun wa syuhada'u 'inda rabbihim. Segala orang yang beriman dengan Allah. Iman Islam. Kita sini sibuk dengan orang Islam, tak sibuk dengan orang mukmin. Itu tak kena juga. Dia ni orang Islam, negara Islam, politik Islam. Kita tak guna banyak perkataan iman. Islam ni bagian luar. Hak dalam, hak ruh kita panggil iman. Kalau Islam tak ada iman, jadi munafik. Tak kira hak duduk Mekah, hak duduk di Kelantan, mana pun tak kira Melayu ke Cina ke bergabung dengan Islam ke. Hak yang pentingnya capur kedua. Kerana tubuh kita ni capur. Tubuh kita dah ni capur, hak nampak tengok dengan hak tak nampak tengok. Hak nampak tengok ni kita panggil sendi, tulang, daging, darah, berapa orat saraf, kepala, mata, kaki ni hak nampak tengok. Tak ada orang hak tak boleh tengok. Semua boleh tengok belakang. Tu mamak, tu Sleman, tu Timur, tu Jenak. Suruh kita cek. Tapi dengan sebab manusia ni selagi ada dalam orang panggil roh, maka hak roh ni kita panggil iman. Kita mari sini. Kita mari sini ni sah dah kita ni Muslim, Islam. Tak kira Cina, kalau dia tak mengaji Quran, tak kira Melayu, tak kira berapa, kalau dia mari khusus untuk mengaji Quran, sah dah dia ni Muslim. Tapi kalau dia mari pada kereta kosong, mari pak cik kereta kosong naik. Lepas tunggu maksudnya. Kalau hak lagu tu tidak nak mari benar tapi kereta kosong, tu panggil Muslim yang tidak ada iman. Kalau dia mukmin sungguh, dia mari serta dengan usaha malam. Esok ni aku nak pergi ngaji kota baru. Buat lagu mana? PT tak cukup nak beli. Nak tambah apa buat lagu mana? Kita pergi. Mak esok mau lagi kota baru. Aku tu pensar yang boleh nak pergi ngaji. Kalau usaha sampai setara tu sah dia mari ni kerana hati sendiri. Bukan kerana orang ajak dia. Kita lah ni bayar baik puasa, baik mengaji, baik mengajar ni, kita buat ni kerana hati sendiri ke kerana orang dia suruh-suruh. Mak suruh, tok guru suruh, apa suruh. Kalau kita mari usaha sendiri maka kita ni Muslim yang mukmin. Kalau mari kerana orang ajak ya, Muslim tapi tidak mukmin. Munafik lah kita panggil. Tak payah mana, tak payah tanya tok peti bukan. Kita sendiri boleh tok peti. Jadi hak Tuhan naknya mukmin. Sebab tu apa kajian sebut. Dalam Quran semua ya ayyuhallazina amanu. Tak ada sabuk dalam Quran ya ayyuhallazina aslamu. Hei orang Islam tak ada. Kok adanya hei orang mukmin. Orang Islam tak layak Tuhan buat kecek dengan dia. Kok Tuhan layak Tuhan buat kecek dengan dia ialah orang Muslim dia mukmin. Sebagaimana bercampur tubuh kita jisim dan roh, amal ibadat Islam juga ajar pada kita kena campur Islam dengan iman. Barulah ada nilai di akhirat. Sebab tu kata walladzina amanu billahi wa rasulih. Segala orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Rasul ni Rasulullah. Tidak ke tuan lain-lain. Allah lain, Rasul lain. Tapi sebanyak mana hak tubik di Rasul, tubik mulut Rasul, mari pada Allah belaka. Ulaika humus siddiqun wa syuhada' inda rabbihim. Orang inilah orangnya yang bergelar siddiq. Yang bergelar syuhada'. Siddiq ni kita kira bintang lah. Bintang kalau di Malaysia ni bintang hak tinggi sekali gapo kita panggil Tan Sri ke Tun ke berapa. Kalau kita Malaysia ni pangkat paling tinggi kerajaan beri pada rakyat dia Tun ke Tan Sri. Tak tahulah katalah Tun lah. Maka Allah Taala beri pangkat paling tinggi dalam Islam ni ialah Siddiq. Dan orang yang pertama disebut-sebut Siddiq zaman Nabi ialah Abu Bakar. Sebab tu bila sebut Abu Bakar dia kira dengan As-Siddiq. Kalau kita sebut orang pakat datuk, kita sebut Datuk Mak, Datuk Ali, Datuk gapo, Datin gapo, Datin Moh, Datin gapo. Dia kena rekeh tu kerana gelaran ni mari daripada orang tinggi di negeri, raja ke sultan ke apa ni, kerajaan Perdana Menteri ke. Allah Taala beri pakat orang Siddiq. Siddiq maknanya ikut wayak, terima belaka. Dia cerita masyhur kita kaji dengan semua. Abu Bakar diberi nama As-Siddiq kenapa? Kerana dia persaingan dengan Abu Jahal. Abu Jahal dan Abu Bakar ni bersaing jak kecil.
Main gurau sekali, main bola sekali, main berapa sekali. Bila besar, juk apa dengar ajaran Nabi, Siddiq, Abu Bakar, yang bersaing dalam dengan Abu Jahal itu, dia tinggal beri. Sedangkan Abu Jahal ni dia panggil Abul Hakam. Gelar Abu Jahal ni Abul Hakam. Abul Hakam ni maknanya pendeta lah, orang bijak. Dan ramai-ramai orang Mekah boleh ke dia gelaran Abul Hakam, orang bijak. Bila-bila bijak pun Abu Bakar tinggal dia ambil Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad ni yatim piatu, tak pandai berapa, tak rajin bersyair, tak rajin patung, tak rajin berapa. Dan apa kedana? Harta pun tak ada. Hidup ni pewa kami sejak kecil. Tak besar panjang orang bujang, hak kaya dia jadi ahli kuprak di Mekah tu. Pindah di waktu lelaki. Barulah boleh berasa tomyang, roti canang, berapa pun. Abu Bakar itu tapi dengan sebab hak tubik daripada mulut Nabi ni benda yang dia yakin betul, maka dia panggil Siddiq. Siapa cerita Nabi naik ke langit, subhanallazi asra bi 'abdi lailan, cerita Isra Mi'raj ni bila Nabi royak ke orang di Mekah tu. Dan belum pada Nabi royak ke Mekah tu, dia royak pada apa sepupu dia ke Ummi Aiman, sepupu ke saudara. Dia royak makcik malam naik ke langit, turun putih maya di Baitul Maqdis Palestin, naik ke langit. Dah pagi ni hamba turun, hamba mai turun pun Allah kata memang kamu nak pergi ke mana pula tu? Nak pergi royak kau Allah. Dia kata belum pada meroyak pun orang balas dengan meroyak hak ni pula Allah. Banyak dah masa. Dia kata walau. Nabi kata walau belah mana orang nak marah-marah, asalkan amal royak ni dah betul. Dan Allah takut. Enggak betul buat mana? Mula ia bersitu Abu Bakar, Abu Jahal ni dengar Nabi dia ucap dalam masjid Mekah, dia naik ke malam tu, seronok dia, hunggar dia Abu Bakar kan. Dia kata Abu Bakar tak ada masa. Dia kata Bakar, saya mu tu pun nak jalan kata tu. Apa Bakar? Dia naik ke langit. Naik ke langit. Pada bayar. Saya mu lah Muhammad. Sahib Muhammad. Saya mu. Sebab dia royak, dia sendiri. Kalau dia aku percaya dia. Langsung dia duduk. Putus anginnya Abu Jahal. Abu Jahal nak pergi keping supaya balik masuk parti dia. Rupanya fikah balik. Aku percaya. Mula situlah dia beri gelaran As-Siddiq. Sampai sekarang pun gelaran Siddiq boleh pada kita. Sekiranya kita terima apa saja. Hak Nabi. Hak dia suruh kita buat belakang. Hak dia larang kita tinggal belakang. Pahlalu, kiamat pun gelaran ni ada di Allah Subhanahu Wa Taala. So, wasyuhada, yang keduanya lain pada siddiqin, dia juga menjadi syuhada. Syuhada para hadirin semua gelaran yang diberi pada orang mati syahid. Itu silah dia. Syuhada beri gelaran dia diberi pada orang mati syahid. Orang yang sanggup tolong Islam ni apa saja, termasuklah jual nyawa pada Allah SWT. Orang lagu itu disebut mati syahid. Dunia lain orang Eropah duk kata Islam ni ganah. Kerana perang sana, perang sini, perang sana, ganah. Kata orang Eropah, kepala pengaknya Presiden Amerika. Budak belakang dia ialah Yahudi. Ni kepala pengak dia sebut Amerika. Sekarang ni Amerika. Walaupun parti dia dah kalah dah. Walaupun parti lawan dia dah ni, duk tengah kempen dah ni tu, kulit hitam lah pula. Dia punya khabar kata Obama ni orang Islam, kulit hitam Islam. Tak apa nak walau bagaimanapun. Dia ni lah kepala pengak kata Islam ni ganas. Dan Allah Ta'ala tunjuk depan mata dia, lepas pada seorang, lepas pada batu. Tapi tidak kata berapa juta dah habis cakap bom Baghdad. Bukan bom Baghdad, bom semangat Islam. Bukan bom Afghanistan, tapi bom semangat Islam. Dia tak boleh dengar Islam ni naik, mesti dia lawan. Kita nak soal balik yang mu kata kat aku ganah kerana aku ni ada senjata. Mu mesti tak ada senjata ke? Mesti tak ada senjata ke? Mesti tak bunuh orang ke? Mesti tak bom negeri orang ke? Bila bom negeri orang ni Afghanistan ke, Jepun, Hiroshima, berapa, mati habis orang. Kecil, besar, tua, muda, pah kesemuk, pah lipah, habis. Apa? Mu lebih ganah pada aku. Aku bila aku perang, aku tak perang orang kerana aku nak jajah negeri orang. Tak. Aku perang negeri orang kerana orang nak sekat aku. Nak sekat nak bersyarah, tak boleh. Nak ceramah, tak boleh. Nak mengajar, tak boleh. Aku tak sekat. Sekat binatang ni lah aku nak bunuh pun. Dia bunuh aku. Kalau dia tak bunuh aku tak bunuh orang. Mudah. Mu tak kira orang bunuh, mu tak bunuh bom semacam. Dia semalam kita dengar berita dalam internet, dia bunuh bom. Bunuh kapal terbang B berapa pula? BN dia panggil apa? BN ke berapa?
Bukan BN kita ni. Ada sini kapal terbang. Qadhifatu BN. Tengok internet bahasa Arab. Dia panggil qadhifatu B. Koma komen. Jadi siapa aku begitu membuat kerja. Pak mu dak lesek kat aku. Benar ke? Mu sendiri muka. Apa dipikir wudu. Kan? Biar kita ada jawab. Tiap-tiap negeri di muka dunia ni tak ada negeri hok polis tak ada. Askar tak ada. Mana ada negeri polis pun tak ada, askar pun tak ada. Tak ada. Sekecil-kecil negeri mesti ada bajet untuk pertahanan dia panggil. Daripada pertahanan tu timur masalah perang. Negeri Amerika sendiri kepala pengak jual kapal terbang kat orang, jual bom kat orang, jual senapan kat orang. Dia kepala pengak ekspor keganasan ni, lepas dia nak tutup. Dia pengak dia tuduh dengan nama bela keamanan, bela demokrasi. Allah hotak dia. Dikira orang bodoh berlaku dia buat tahu dia. Jadi syuhada. Kemudian inda rabbihim. Syuhada tu yang kata inda rabbihim. Syuhada ni duduk sekali ngaku. Inda ni kita panggil di sisi Tuhan. Mana syuhada ni dengan sebab dia rela jual nyawa dia, gadah nyawa, tinggal mati-matilah belah mana jadilah. Asalkan Tuhan aku selamat, maka Tuhan kata orang ni aku tak stepek dengan aku. Inda rabbihim. Itu bahasa yang benar-benar menarik perhatian pembaca untuk mengorbankan segala apa yang ada asalkan untuk Allah Ta'ala redha dan untuk Allah Ta'ala beri rahmat pada Allah. Lahum ajruhum wa nuruhum. Untuk mereka aku cadang pahala lagi dan aku cadang cahaya, aku cadang lagi cahaya. Cahaya para hadirin semua. Kita ada cerah, ada cahaya. Lala ni cerah. Cerah kerana matahari. Sikit lagi bila malam gelap. Cerah pula kerana ada lampu. Kerana ada bulan. Kerana ada bintang. Kerana itu, kerana ini. So lagi alam yang kita akan berdepan ialah alam gelap pekat. Matahari tak ada, bulan tak ada, elektrik tak ada apa sekarang. Kalau adanya ialah nur Quran. Nuran mubina. Quran dia cerah. Jadi kita duduk atas dunia ni, matahari pun kita nak, lampu pun kita nak, lampu picit pun kita nak, apa saja kita nak, cadang untuk dunia. Dan bila kita masuk kubur, matahari tak masuk. Cahaya bulan tak masuk, elektrik tak ada. Kalau ada elektrik tak pakai kerja. Oh, yang adanya ialah cahaya Quran. Cahaya Quran yang kita guna lah ni, halal haram kita panggil. Hak halal apa dia wayak? Quran. Hak wajib apa dia wayak? Quran. Hak gapo lagi haram apa dia wayak? Quran. Jadi bila halal haram ni halal haram ni dosa pahala adalah Quran, maka sebut kata halal kita boleh buat dengan senang hati. Sebut kata haram kita berhenti buat. Apa berhenti? Kerana aku nampak benda tu dosa, nampak dosa. Bukan nampak dengan mata dengan hati perut kita panggil. Kalbu kita. Orang panggil nak apa nak doa supaya hati terang, nak doa supaya hati lembut, nak doa supaya apa lagi, nak air tahu apa air penerian hati. Orang Melayu panggil penerian hati. Semua ni tanda kita Melayu ni reti bahawa lain pada matahari bulan ada lagi benda lain dalam kubur iaitu nur Quran. Cahaya Quran. Daripada cahaya Quran itulah segala malaikat muka nakir pun tak mari dekat kita kerana kita disuluhi oleh atas dunia ni kita berpandu pada cahaya Quran. Dalam politik cahaya Quran cara dia, dalam ekonomi ada cahaya Quran cara dia, dalam rumah tangga, dalam apa saja pun cahaya Quran mesti disuluhkan lain pada cahaya elektrik dan sebagainya. Itu dia Allah. Kemudian lahum ajrun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Segala orang kafir, sama ada kafir Abu Jahal, sama ada kafir Arab lain, sama ada kafir Melayu, apa semua sekali, orang kafir dan bakit bohong pada ayat-ayat kami, mereka itu akan diberi sebuah neraka jahim, ashabul jahim. Mereka itu akan diberi geran. Nama neraka ni akan nama dia tadi. Itu cara kita panggil apa? Uslub, metod dakwah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه
اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا اللهم كما قد كفيتنا في ماضينا فاكفنا في حاضرنا واكفنا في مستقبلنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.